Okey, baik. Terima kasih Suhadiman untuk perkongsian cerita pagi dari Sabah. Okey, saya sedang meneliti sedikit perkongsian info berkenaan World Robot Olympiad ataupun di peringkat kebangsaan ini dinamakan sebagai pertandingan robotik kebangsaan peringkat akhir bagi tahun 2023 yang mana peserta-peserta yang terpilih akan mewakili Malaysia ke World Robot Olympiad. Ini edisi Panama 2023. Ya, jadi kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan pertandingan robotik kebangsaan peringkat akhir tahun 2023 ini. Kita bersama dengan Dr. Faizulizami Osmin selaku Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Kokurikulum, Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dr. Faiz, Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Saya cukup teruja bercakap tentang pertandingan dianjurkan oleh KPM. Saya teringat dulu ada F1 in School, pelbagai lagi pertandingan lah yang melibatkan STEM. STEM ini amat penting untuk kita menterjemahkannya dalam bentuk pertandingan ini, yang mana pertandingan robotik kebangsaan ini program STEM yang khusus untuk murid sekolah rendah dan menengah berusia 7 hingga 19 tahun dianjurkan oleh KPM. Mungkin boleh diceritakan untuk pertandingan robotik kebangsaan ini, Doktor. Okey, terima kasih Ismail. Sebenarnya pertandingan robotik kebangsaan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005 lagi. Jadi edisi yang ke 2023 adalah edisi yang ke-19 di mana kita melaksanakan aktiviti robotik yang menggalakkan murid-murid daripada tahap sekolah rendah hingga ke sekolah menengah untuk terlibat dalam inovasi dan juga penyelidikan bidang robotik. Jadi pertandingan ini sebenarnya telah berlangsung dan melibatkan pelbagai jenis sekolah. Setakat ini lebih daripada 1,000 sekolah telah menyertai pertandingan robotik kebangsaan dan lebih daripada 250,000 murid telah terlibat secara langsung dalam aktiviti robotik ini. Jadi pertandingan robotik peringkat akhir kebangsaan ini adalah pertandingan yang paling tinggilah di peringkat KPM, di mana pesertanya akan berpeluang untuk mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa di World Robot Olympiad. Selain daripada pertandingan-pertandingan seperti ini, apa lagi antara inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak KPM untuk memastikan pembangunan kokurikulum dan juga bidang robotik ini? Okey, sebagaimana yang disebut oleh Ismail tadi, ada banyak pertandingan yang dia sendiri pernah dengar ya, macam F1 in Schools, kita ada Carnival STEM, kita ada pertandingan inovasi sains dan teknologi serta kejuruteraan yang kita anjurkan setiap tahun untuk menggalakkan penyertaan murid dalam bidang sains, teknologi dan juga matematik serta kejuruteraan ini supaya lebih berkembang, bukan hanya di peringkat sekolah, malah selepas tamat persekolahan. Jadi aktiviti kokurikulum robotik ini adalah sebahagian daripada aktiviti sokongan yang kita buat bagi menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Macam di sekolah kan kita ada subjek seperti RBT, sains komputer. So this is part of the extension yang kita boleh bagi supaya murid dapat peluang untuk belajar aktiviti robotik ataupun STEM ni dalam konteks yang lebih menyeronokkan, fun learning dalam kalangan murid. Itu antara semua yang kita. Ya, Doktor, difahamkan tema pertandingan tahun ini adalah Connecting the World. Mungkin Doktor boleh ceritakan berkenaan tema itu dan juga kategori-kategori pertandingan yang akan dipertandingkan di peringkat akhir nanti. Okey, untuk pertandingan robotik kebangsaan atau NRC ini setiap tahun temanya berubah. Tahun lepas kita ada My Robot, My Friend. Jadi tahun ini kita ada Connecting the World. Tema ni selalunya disediakan oleh pihak penganjur ataupun negara penganjur pada tahun tersebut. Jadi Panama telah memilih Connecting the World sebagai tema pada tahun ini. Jadi tema ini lebih menjurus kepada menggalakkan murid untuk menghasilkan inovasi untuk memudahkan bagaimana kita boleh mengembangkan hubungan dengan negara luar melalui air dan juga teknologi internet dan digital. Jadi Panama kan terkenal dengan pelabuhannya yang sangat sibuk. Jadi kita harap murid-murid akan dapat menghasilkan satu inovasi yang boleh diguna pakai oleh masyarakat secara global dalam bidang perkapalan dan juga teknologi ini dan dapat digunakan dalam kehidupan seharian. So kita sebenarnya menekankan konsep SDG itu, Sustainable Development Goals, kelestarian dan kemampanan alam sekitar dalam pertandingan robotik ini. Setakat ini
sejauh mana penyertaan murid-murid dalam aktiviti kurikulum robotik ni? Okey, setiap tahun kita lihat jumlahnya semakin tinggi. Maknanya untuk tahun ini sahaja kita ada 1,875 pasukan yang telah menyertai di peringkat negeri. Seramai 5,625 orang murid yang telah pun masuk dalam pertandingan di peringkat negeri, dan yang kebangsaan kita akan ada 366 pasukan. Okey, yang akan bertanding, 366, betul lah, 66 pasukan yang akan bertanding di peringkat kebangsaan nanti. So ada 7 kategori 12 kategori ke semuanya, 7 yang akan ke Panama. So daripada 12 kategori ini, 5 bertanding hanya di peringkat kebangsaan, kerana kita lihat bahawa dalam kategori tersebut kita nak bagi ruang untuk murid merasai bagaimana bertanding dalam kalangan yang terbaik. Sebab tu kita ada Robo Mission Rookie, Robo Mission Junior, kita ada STEM dan Reka Cipta, untuk kita bagi ruang murid-murid yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang robotik ini untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Bagi lagi 7 kategori itu, Robo Mission Pro, kita ada di peringkat rendah, menengah rendah dan juga menengah atas. Begitu juga dengan Future Innovators, menengah, kita ada daripada sekolah rendah, menengah rendah dan menengah atas. Daripada yang terakhir ialah Robo Sports. Robo Sports ni menarik sebab dia melibatkan robot yang bertanding untuk bersukan. Contohnya untuk tahun ni kita ada double tennis. So the robots will compete in double tennis lah. Menarik. Jadi murid-murid kena coding, dia bukannya robot saja yang bertanding. Jadi murid-murid kita akan buat coding, pengaturcaraan untuk memastikan robot-robot ini dapat bersaing lah dalam double tennis tersebut. Sebenarnya kategori favorite dalam pertandingan robotik ni adalah Robo Mission, yang mana mereka juga perlu belajar bagaimana ataupun bersaing dalam menghasilkan pengaturcaraan yang baik, memastikan robot mereka melakukan aktiviti dalam pertandingan itu mengikut yang telah ditetapkan lah. Sebab apa yang berlaku kita lihat di Germany tahun lepas, satu rules baru yang telah diperkenalkan, di mana mereka membuang semua dia punya pengaturcaraan ataupun memadamkan pengaturcaraan itu, dan mereka kena mengemukakan ataupun menghasilkan pengaturcaraan yang baru. So dia mencabar murid kita sebenarnya, dan kita lihat murid-murid kita sebenarnya sangat-sangat bagus dan berpotensi untuk bersaing dalam kalangan murid-murid di peringkat antarabangsa. Sebenarnya Ismail Syuhada, kita telah memenangi World Robot Olympiad secara keseluruhan sebanyak 10 kali. Malaysia sendiri pernah menjadi tuan rumah pada tahun 2012 dan juga menjadi juara pada tahun tersebut. Kita pernah menjadi juara sejak daripada 2009 lagi. Pernah jadi juara. Siapa pesaing terdekat kita ni? Kita ingat tahun lepas masa di Jerman tu, kita ingatkan Germany. Sebenarnya pesaing terdekat kita adalah China lah. Wow. Pernah diadakan 3 kali di Jerman. Tahun lalu di Jerman kita meraih 2 perak, 1 gangsa, 2 anugerah kecemerlangan. Untuk aliran pertandingannya, peringkat negeri Julai hingga Ogos, kebangsaan 4 hingga 7 September. Betul. Dan peringkat antarabangsa 7 hingga 9 November di Panama City, Panama. Peringkat kebangsaan akan berlangsung di mana, Doktor? Peringkat kebangsaan akan berlangsung di Universiti Tun Hussein On Malaysia, di Batu Pahat, pada 4 hingga 7 September 2023. Dan majlis penutupnya akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita, insyaAllah pada 7 September. Kalau Dr. boleh kongsikan, apabila murid-murid melibatkan diri mereka dalam aktiviti mencipta robot dan sebagainya, apa antara relevannya industri ini sekiranya kita memperkasakan, terutama untuk murid-murid? Aktiviti robotik ni ramai yang ingat aktiviti robotik adalah suatu yang sukar, kan? Dia melibatkan pengaturcaraan, melibatkan kemahiran saintifik. Sebenarnya aktiviti robotik ni kita galakkan murid supaya belajar menyelesaikan masalah. Murid kena mahir dalam bagaimana untuk mengatur cara ataupun membuat programming sesuatu software supaya dapat menyumbang kepada memudahkan kehidupan manusia sebenarnya. Robot-robot ni yang kita lihat itu adalah satu robot yang dalam bentuk fizikal. Sebenarnya pengaturcaraan yang dibuat oleh murid ni sebenarnya ataupun dibuat dalam bidang robotik inilah yang menghasilkan robot-robot itu. Jadi daripada aktiviti robotik ini kita harap
dapat melahirkan lagi ramai pakar-pakar dalam bidang teknologi yang mungkin akan boleh pada masa akan datang menjadi satu tenaga mahir di Malaysia dan juga di peringkat global. Okay, seperti kita paparkan tadi, pialanya saya fahamkan ni yang pertama kali piala ini diperkenalkan. Ini merupakan Lego. piala pusingan, ya? Betul, piala pusingan yang berhormat Menteri Pendidikan. Okey. Ini Istimewa. dihasilkan daripada kerangka Lego. Correct. Okey, wow, menarik dan juga cantik. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk pasukan yang bertanding bagi pertandingan robotik kebangsaan 2023, program STEM dan robotik berlimpah tinggi, anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan selamat maju jaya juga untuk pertandingan akan berlangsung pada November nanti di Panama City. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Fai bersama dengan kami. Terima kasih pihak KPM. Jom merebut peluang mewakili Malaysia ke WRO Panama 2023. Okey, harap-harapnya sekali lagi kita jumpa mereka bawa pulang piala pusingan dari Padama. Ya. Terbaik. Kalau diikutkan pada tahun lalu sahaja, pasukan yang paling banyak memenangi keputusannya itu ataupun pingat adalah Taiwan sebanyak 3 emas. Wow. Dia dah banyak juara-juara baru muncul ni semua. Sebab itu Malaysia kena berusaha lebih kuat lagi. Kena catch up lah kan. Batch baru, budak-budak baru masuk kan. Okey, selamat majlis untuk semuanya yang akan menyertai pertandingan robotik kebangsaan 2023. Itu kami bawakan pada anda sikit sebanyak berkaitan dengan pertandingan